Hai dan Assalamualaikum, saya ahli penganggap peranan Alif ingin menyampaikan sesuatu yang telah saya dapat pada slot 1 kalau dah jodoh, iaitu penyediaan sebelum perkahwinan. Pada pendapat saya, pasangan yang baru berkahwin perlulah menyediakan mental dan fizikal yang kuat bagi menghadapi makcik-makcik bawang yang sibuk menghakimi kehidupan orang lain. Sebagai contoh kan, makcik-makcik yang kalau datang majlis orang mesti dia akan tanya, kenapa kahwin awal? Apa masalah dia kahwin awal? Mengandung ke? Itu adalah beberapa contoh yang akan mereka tanyakan kepada pasangan muda yang baru berkahwin lah. Sebab tu, pasangan yang berkahwin awal ni, diorang kena mempunyai fizikal dan mental yang kuat lah. Pada pendapat saya yang lain pula, ibu bapa juga salah satu punca mereka perlu menyediakan fizikal dan mental yang kuat, kerana ibu bapa selalu akan menekan mereka untuk menghasilkan anak pada usia muda. Itu adalah salah satu punca yang mereka perlu hadapi pada usia muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aikal dari penganggap kelana A, penganggap kelana Alif Hulai. Jadi sedikit refleksi untuk program Sulam Kalau Dah Jodoh untuk sesi 2 pengurusan kewangan sebelum dan selepas berkahwin. Di antara perkara yang saya dapat daripada program Sulam tersebut adalah saya tahu macam mana langkah-langkah untuk pengurusan kewangan, antaranya pasangan yang bakal berkahwin ataupun yang sudah berkahwin hendaklah bincang tentang majlis perkahwinan termasuk hantaran dan mas kahwin supaya tiada konflik berkaitan kewangan. Dan seterusnya saya juga dapat tahu tentang mereka perlu bincang tentang pembahagian kos kewangan selepas berkahwin, kerana mereka berdua yang akan menguruskan ekonomi rumah tangga, lagi-lagi apabila sudah mempunyai zurat. Jadi mereka perlu bahagikan dengan sama rata lah, supaya tidak menjadi salah satu faktor mereka bergaduh atau konflik dalam keluarga. Jadi ni antara satu benda yang penting lah untuk kita tahu lebih awal, walaupun jauh lagi perjalanan untuk melangkah ke alam perkahwinan, tapi ini telah buka mata pada kami warga belia dan remaja supaya bersedia awal untuk menghadapi alam perkahwinan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Komunikasi suami dan isteri. Merujuk kepada kata kunci komunikasi. Komunikasi merupakan satu proses interaksi antara suami dan isteri, atau secara amnya proses interaksi antara individu A dan juga individu B. Di dalam situasi kita pada hari ini, komunikasi suami dan isteri, apabila kita bercakap berkaitan dengan suami dan isteri, secara automatiknya kita akan terfikir tentang dunia perkahwinan. Oleh kerana demikian, apabila kita berfikir tentang dunia perkahwinan, maka kita perlulah, ataupun seseorang individu itu yang berada dalam dunia perkahwinan perlulah menggunakan lontaran suara, intonasi dan juga bahasa yang bersesuaian apabila mereka ingin berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan pasangan masing-masing. Hal ini kerana apabila mereka menggunakan bahasa yang baik, yang sopan dan juga tidak menyakitkan hati, mereka dapat mengurangkan salah faham antara kedua-dua belah pihak sekaligus dapat mengurangkan pergaduhan. Selain daripada itu, komunikasi suami dan isteri yang berkesan juga dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan. Sebagai contoh, apabila seseorang individu itu telah berkahwin dan mereka mempunyai pasangan, 2 tahun selepas itu mereka mempunyai anak. Apabila mereka mempunyai satu keluarga yang besar seperti ini, tidaklah besar tetapi mempunyai satu keluarga yang lengkap, di mana mereka ada suami, isteri dan juga anak. Mereka memerlukan perancangan keluarga yang sangat-sangat teliti supaya mereka boleh hidup dalam keadaan yang harmoni.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Aziz. Hari ini saya ingin mengupas serba sedikit mengenai konflik rumah tangga dan perceraian dalam Islam. Antara asbab ataupun sebab boleh berlakunya perceraian di dalam rumah tangga ini adalah yang pertama, masalah ekonomi, yang kedua, masalah peribadi pasangan, yang ketiga, seksual, dan yang terakhir sekali adalah sosial. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaian. Maka, apa perlu kita buat untuk tidak berlakunya perceraian dalam rumah tangga? Kita perlu berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepadanya. Nescaya konflik dalam rumah tangga mampu kita hadapi dengan lebih tenang tanpa ada hati yang tercalar. Sekian, itu saja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurhairina Iliana binti Nur Azri, wakil dari pengangkap Kelana Alif Kulai, ingin memberi sedikit refleksi tentang program Kalau Dah Jodoh tentang isu kontemporari keluarga. Antara pelajaran baru yang saya perolehi dalam sesi tersebut ialah isu tentang pengabaian nafkah. Contohnya suami yang tidak bekerja yang tidak mampu memberi nafkah kepada isteri. Seterusnya tentang tanggungjawab dalam ilmu agama. Suami dan isteri seharusnya mempunyai sedikit sebanyak pengetahuan tentang ilmu agama. Seterusnya poligami dan sumbang mahram. Dan banyak lagi pelajaran yang saya perolehi. Tapi bagi saya, dalam sesi ini saya dapat mengetahui bahawa isu kontemporari keluarga itu amat penting untuk kita pelajari atau ambil tahu sebelum berkahwin. Sekian, terima kasih.